Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ni Kak Siti buat sekali lagi video untuk ujian Maths. Okay, jadi ada sedikit penambahbaikan lah. Bukanlah maksudnya yang lepas tu tak berkualiti, bukan juga. Tapi ada sedikit penambahbaikan berdasarkan apa yang kita dah tengok bagaimana ujian Maths yang dilakukan pada tahun 2020. Okey, jadi macam kita tahulah ujian Maths pada tahun ni sedikit berbeza berbanding dengan tahun-tahun lepas. Ujian Maths tahun lepas tu kita tak boleh nak tahu macam mana soalan dia sebabnya kita perlu pergi jawab secara online di satu tempat yang lain lah. Berbeza dengan pada tahun ni kita boleh jawab sendiri dan mungkin ada di antara awak pun sendiri dah jawab ataupun dah tengok soalan-soalan Maths ni berdasarkan rakan-rakan awak yang lain. Okey, Kak Siti nak terangkan sedikit lah berdasarkan apa yang kita dah tengok kawan-kawan awak yang lain. Ujian Maths pada tahun ni dia pecahkan kepada 3 bahagian. 3 bahagian iaitu yang pertama adalah tentang aktiviti kesukaan. Okey, aktiviti kesukaan ni dia nak tengok apa aktiviti kesukaan yang awak suka terlibat. Tu adalah dari segi aktiviti kesukaan. Okey, dalam tu dia akan banyaklah benda-benda yang dia masukkan. Contohnya menggubah bunga, mewarna, menjadi ejen insurans untuk meraih undi. Itu adalah aktiviti kesukaan awak. Okey. Tu bahagian pertama. Jawapan dia sama ada ya ataupun tidak je. Okey. Yang kedua adalah dari segi nama pekerjaan. Untuk nama pekerjaan ni, dia bagi semua jenis pekerjaan. Dia listkan semua jenis pekerjaan. Jadi dia nak tengok apa ke pekerjaan yang awak suka. Okey, dia akan bagilah pegawai polis, pegawai belia, penyajak, banyak benda. Okey. Dan yang ketiga, bahagian yang paling penting dan bahagian yang paling menentukan sama ada awak ada personality seorang guru ataupun tidak, iaitu bahagian 3 iaitu bahagian personality. Okey, dalam bahagian 3 dalam bahagian 3 dia nak tengok apa yang dia nak tengok dalam personality adalah pertama adalah dari segi integriti. Integriti awak sebagai seorang guru. Dia nak tengok sama ada awak ni mampu tak menjadi seorang guru yang berkaliber, guru yang dapat menggalas tanggungjawab dengan baiklah sebagai seorang guru. Okey. Dan yang kedua adalah dia nak tengok dari segi kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ni dari segi bagaimana kita sebagai seorang guru mengendalikan stres apabila berhadapan dengan pihak pentadbir, stres apabila berhadapan dengan kerenah pelajar. Jadi Jadi di situ dia nak tengok adakah awak ni mempunyai kecerdasan emosi yang bagus. Dan dalam personality juga dia nak tengoklah sama ada awak ni boleh memahami pelajar ataupun sebaliknya. Okey. Tu benda yang sangat penting lah untuk bahagian 3 personality. Okey. Jadi sebelum kita meneruskan apa yang Kak Siti nak bagi tahu, awak kena ingat yang sebenarnya ujian Maths ni adalah ujian personality. Untuk dia menguji awak sama ada awak ni mempunyai personality seorang guru ataupun tidak. Okey. Jadi benda kod yang awak perlu ada untuk dalam personality awak adalah 3 benda. Ada 3 benda. Yang pertama adalah social. Social adalah melibatkan dengan kemasyarakatan. Sama ada dia nak tengok awak ni ada jiwa kemasyarakatan ataupun tak, ada mengambil kira rasa tanggungjawab terhadap masyarakat ataupun tidak. Itu adalah sosial. Okey, disebabkan itulah sebelum ni, video sebelum ni Kak Siti ada sebut yang apa-apa saja aktiviti kemasyarakatan kena jawab ya. Situ dia akan nampaklah sama ada awak ni jenis yang mampu bergaul dengan masyarakat ataupun tidak, ataupun awak ni jenis orang yang hanya boleh bekerja sendiri, tidak boleh bekerja dalam kelompok. Okey, itu adalah sosial. Okey. Yang kedua adalah investigate. Investigate ni adalah investigate macam mencari tahu sesuatu. Investigate kan. Okey, sorry tak dapat word tu. Okay, investigate. So, apa pentingnya investigate? Apa pentingnya investigate sebagai seorang guru? Kita perlu investigate pelajar tu. Kita perlu mencari tahu ataupun menganalisis terlebih dahulu apa masalah pelajar. Contoh, apabila pelajar tu bermasalah. Pelajar tu datang lewat ke sekolah.
So apa pentingnya investigate ni? Cikgu tu tidak terus menghukum pelajar, tetapi sebaliknya guru tu perlu menginstigate, maksudnya menyiasat. Yes, menyiasat dulu. Apa masalah pelajar? Dia ada masalah keluarga ke? Dia ada masalah keuangan ke? Tu adalah pentingnya code investigate. Jadi sebab itulah kalau dalam soalan-soalan MATC, kalau dia kata awak suka menganalisis tingkah laku manusia, awak suka menganalisis alam. So benda tu kalau kita fikir tak ada kaitan pun dengan tugas seorang guru. Tapi di sebalik soalan tu, dia nak tengoklah sama ada awak ni boleh tak mencari tahu sesuatu jawapan terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Okey, itu adalah dari segi investigate. Dan yang seterusnya adalah artistik. Artistik, apa pentingnya artistik? Artistik ni biasanya diperlukan untuk orang-orang yang suka membuat kerja-kerja tangan. Okay. Tapi penting juga guru ni, sebab guru ni kalau kita tengok, guru tidak hanya sekadar mengajar. Dia memerlukan kemahiran mereka sendiri. Sebab bila kita masuk ke dalam dunia pendidikan, kita bukan hanya setakat mengajar, tapi kita perlu menguruskan semua hal tentang pelajar. Termasuklah banyak benda lah. Benda-benda yang simple, kita rasa macam tu bukan tugas seorang guru pun, tapi kita perlu lakukan juga. Okay, tu benda yang perlu ada dalam diri pelajar. Dan benda yang paling tak boleh ada dalam diri guru adalah enterprising, iaitu E. Kod E, iaitu melibatkan perniagaan. Okey, sebab itulah dalam semua MATC, soalan MATC, untuk soalan bagi perniagaan dan juga politik, benda tu boleh dikatakan bukanlah haram, tapi untuk menjadi seorang guru tidak boleh sama sekali untuk terlibat dengan perniagaan. Perniagaan dan juga politik lah terutamanya, sebab politik kita tak boleh cabut aduk kan. Sebab bila kita bekerja dalam sektor kerajaan, iaitu khususnya pendidikan, kita tak boleh mencampur adukkan politik dan juga kerjaya kita. Maksudnya yang mana yang memerintah ketika itu, itulah majikan kita. Okay, jadi tidak boleh melibatkan diri dalam apa-apa politik. Okay. Ada yang bertanya kepada Kak Siti yang tentang perniagaan. Okay. Kak Siti bukan ke cikgu-cikgu ni dia suka berniaga. Okey, dalam dunia realiti sememangnya guru-guru ni dia sangat suka berniaga. Tapi dalam untuk ujian MATC ni, guru-guru tidak boleh berniaga sebab benda tu salah lah etika. Tugas guru kan mengajar. Okey, jadi kita tidak boleh fikir secara logik. Tidak boleh fikir secara apa yang kita tengok dalam realiti itulah kebenarannya. Okey. Jadi kita masuk kembali kepada bahagian pertama, iaitu aktiviti kesukaan. Okey. Aktiviti kesukaan. Aktiviti kesukaan ni dia nak tengok apa kemahiran yang kita ada. Okey. So kalaulah ni sedikit perkongsian berdasarkan pengalaman lepas-lepas, kalau untuk aktiviti kesukaan ni kita kena menunjukkan apa yang ada dalam diri kita. Banyak aktiviti, kita mempunyai banyak kemahiran. Sebab melalui aktiviti kesukaan ni lah akan memaparkan apa kemahiran yang kita ada. Walaupun benda tu benda yang sangat simple. Contohnya, membaiki tayar kereta, mengubah bunga, mengemas rumah, mengemas rak buku. Kadang-kadang kita fikir benda tu tak ada kaitan dengan guru. Tapi benda tu di sebalik benda tu menunjukkan yang kita mempunyai kemahiran-kemahiran tersebut. Okey. Walau bagaimanapun, Kak Siti masih nak menegaskan bahawa apa sahaja yang berkaitan dengan politik dan juga perniagaan, jawapannya adalah tidak. Okey, macam mana kita nak kenal pasti soalan yang berunsurkan politik dan bagaimana kita nak kenal pasti soalan yang berunsurkan perniagaan. Okey, jadi soalan yang berunsurkan politik, kadang-kadang soalan tu dia dah jelas. Saya suka melibatkan diri dalam politik. Okey, tu jelas. So memang yang tu jawab tidak lah. Okey. Tapi ada kadang-kadang yang soalan dia tu macam agak keliru. Dia contohnya ayat dia, saya suka mempengaruhi individu lain untuk menerima pendapat saya. Okey, situ mempengaruhi individu lain untuk menerima pendapat saya. Jadi awak kena ingat, dalam dunia pendidikan khususnya menjadi seorang guru, kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk memaksa orang lain menerima pendapat kita. Kita boleh memberi pendapat, tetapi kita tidak boleh memaksa orang untuk menerima pendapat kita. Jadi keadaan itulah yang bertentangan dengan personaliti seorang guru. Okay. Sebab itulah kenapa politik
tidak boleh maksudnya cikgu tidak boleh melibatkan diri dalam politik. Okey, perkataan contohnya mempengaruhi orang lain. Saya suka orang lain menerima pandangan daripada saya. Tu antara contoh-contoh soalan yang berunsurkan politik. Okey, itu politik. Dan ada juga soalan yang jelas, saya suka meraih undi. Undi di situ ada yang tanya, undi di situ bukan ke maksud dia macam untuk kita dalam ahli persatuan ke? Tidak. Undi di situ merujuk kepada undi kita. Kita suka orang undi kita. Okay. So kalau bagi pendapat Kak Siti, setakat yang Kak Siti tahu, benda tu tak boleh lah dalam personality seorang guru. Tapi terserahlah kalau ada pendapat yang lain kan. Okay. Seterusnya, untuk aktiviti kesukaan, benda itulah yang paling penting. Kena ingat, kita kena yang bahagian masyarakat, kemahiran intelektual tu kita kena jawab iyalah. Kecuali bahagian politik dan juga perniagaan. Contohnya menjadi ejen insurans, membuat kelas tambahan berbayar. Okey, berbayar. Even kalau kita tengok, biasalah cikgu akan buat kelas berbayar. Tidak. Sebab perkataan berbayar di situ merujukkan kepada perniagaan. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada nama pekerjaan. Okey, nama pekerjaan ni simple je. Dia nak tahu awak nak jadi apa? Apa yang awak minat? Okey, contoh, awak ada dua cita-cita. Awak nak jadi law, awak nak jadi lawyer ataupun awak nak jadi cikgu. Walaupun awak minat benda tu, walaupun awak ada rasa minat untuk jadi law, nak ambil law, Kak Siti sarankan untuk ujian MAXI sebab awak nak ambil pendidikan ni, awak jawab tidak untuk pekerjaan lain. Pekerjaan selain daripada guru. Maksudnya doktor gigi, arkitek, semua benda tu, pegawai belia semua tu, semua tidak. Okay, kecuali ada beberapa lah yang sangat berkait rapat dengan jadi seorang guru. Contoh yang kita tengok, penulis bebas, penyajak. Okay, penyajak ni kenapa kita kata ya? Sebab penyajak ni kalau kita tengok, menjadi seorang guru, kita akan benda-benda yang berkaitan dengan tersebut sangatlah berkait rapat dengan guru lah. Akan ada sentiasa pertandingan semua. So, penyajak, penulis bebas, pustakawan, guru sastera. Tu kena jawab ya. Selain daripada itu, yang tiada unsur pendidikan, setakat ni yang Kak Siti tengok dalam untuk ujian MAXI setakat ni yang untuk 2020, ada 4 ni lah yang jawapan dia ya. So, yang lain tu tidak. Okay. Itu untuk nama pekerjaan. Untuk bahagian nama pekerjaan ni tak terlalu susah sebab benda tu kita dah confirm yang kita nak jadi cikgu. So kenapa kita nak pilih pekerjaan yang lain kan? Okey. Itu adalah dari segi nama pekerjaan. Seterusnya kita pergi kepada personality. Personality ni agak sedikit rumit untuk bahagian personality sebab dia banyak soalan. Ada jawapan yang ya tidak, ada jawapan yang sangat setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan yang terakhir, bahagian dalam personality adalah sangat tepat dengan diri saya, sangat tepat dengan diri saya, tepat dengan diri saya, tidak tepat dengan diri saya dan sangat tidak tepat dengan diri saya. Okey, jadi benda ni agak rumit. Macam mana kita nak membezakan pemilihan soalan. Okey, tapi walau bagaimanapun untuk jawapan untuk soalan personality, kita berbalik kembali kepada yang kita bincangkan tadi, yang mana personality ni, bagaimana personality seorang guru. Dia nak tengok intelektual kita sebagai seorang guru, integriti kita sebagai seorang guru, kecerdasan emosi kita sebagai seorang guru dan juga kemungkinan besar untuk kemahiran kita sebagai seorang guru. Okey, jadi untuk personality ni, contoh dari segi integriti. Apa integriti? Awak kena faham dulu maksud integriti. Integriti ni dari segi kejujuran, amanah dalam diri awak sebagai seorang guru. Sebagai contoh soalan yang paling senang, adakah saya akan memaparkan perkara-perkara peribadi pelajar di dalam media sosial? Kalau kita fikir benda tu dah salah lah kalau kita nak paparkan benda tu dalam media sosial. So, istilah sangat tidak setuju. So, kita terus kepada sangat tidak setuju. Okey. Lepas tu, tu dari segi integriti. Lepas tu, mungkin dia akan tanya, saya sukar untuk membocorkan rahsia walaupun saya dipaksa. Okey. Awak kadang-kadang kena perhatikan soalan tu, perkataan dia sukar, supaya tak pening. Saya takut kalau dia kata, saya sukar membocorkan rahsia,
walaupun dipaksa. Okey, awak nak sokong benda tu tapi awak tak faham soalan tu, menyebabkan seolah-olah awak membantah. Maksudnya awak jadi macam yang awak suka bocorkan rahsia. So kena baca molek ayat-ayat tu semua. Okey. Tu untuk integriti lah. Integriti sangat awak kena alert lah benda ni. Sebenarnya benda ni sangat awak boleh je fikir. Maksudnya macam mana? Awak boleh tahulah tu soalan integriti. Takkanlah dia jawab saya suka meminjam barangan orang lain. Takkan jawapannya sangat suka. Nampak sangatlah yang kita ni terlalu bergantung kepada orang lain. Okey, itu adalah dari segi soalan integriti. Okey, seterusnya adalah dari segi kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Macam mana kecerdasan emosi? Sebagai seorang guru, kita kena ingat yang kita sangatlah memerlukan kecerdasan emosi yang sangat bagus, sangat cemerlang, kerana kita akan berhadapan dengan pelajar. Kita akan berhadapan dengan pentadbir. Jadi kita perlu alert dengan keadaan semasa. Contohnya riak wajah seseorang. Okey, contohnya kita bagi tahu yang saya sangat memahami ataupun saya sangat mengetahui riak wajah seseorang yang tidak puas hati dengan saya. Saya memahami riak wajah seseorang yang sedang berada dalam sedih. Okey. Sebab apa soalan-soalan tu yang dipaparkan? Dia nak tahu kita ni sebagai seorang guru, kita alert tak dengan student. Macam mana kita nak tahu keadaan student? Student tu okey ke? Sebab dalam kelas akan ada 20, paling sikit 20 orang student, dan dalam 20 orang pelajar tu dia tak akan mari cerita semua masalah dia ke kita. Tapi kita kena alert lah melalui riak wajah dia, tingkah laku dia. Jadi untuk jawapan riak wajah semua tu, semua kena jawab ya. Okey, lepas tu kalau lah kata saya boleh menerima arahan daripada pihak atasan, tu semua kena jawab ya. Sebab kita guru biasa, kita pasti akan menerima arahan daripada guru-guru daripada pihak atasan. Okey, itu adalah dari segi kecerdasan emosi. Okey, kalau untuk soalan-soalan berkaitan tu, semua jawab sangat setuju. Okey, melainkan kalau contoh guru dibolehkan untuk tidak menghadiri sekolah sekali-sekala, tu of course lah kita akan jawab sangat tidak setujulah. Okey. Dan yang seterusnya adalah kemahiran lah. Kemahiran yang macam Kak Siti bagi tahu tadi. Kita kena mempunyai kemahiran yang pelbagai untuk menjadi seorang guru. Bagi Kak Siti soalan untuk Maxi 2020 ni, insya-Allah kalau awak pegang betul-betul yang beberapa tips tu, insya-Allah awak boleh jawab dengan baik. Cuma kena tengok molek, supaya benda tu tak melarikan personaliti awak sebagai seorang guru lah. Ingat setiap soalan yang ditanya tu adalah berkaitan dengan personaliti seorang guru. Gitu je. Terima kasih untuk yang mendengar. Dan kalau ada apa-apa yang tak faham, mungkin boleh direct PM Kak Siti. Kita mungkin boleh berkongsi sedikit dan membantu apa yang kita boleh bantu. Okey, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.